TV KPM. Selamat hari jadi. Wow. Selamat hari jadi. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran adik Mira. Terima kasih. Iya. Wah, bestnya. Tiup lilinnya. Sambung. Tak ada lilin. Lilin kita lampu saja hari ini. Terima kasih cikgu-cikgu. Wah, bestnya cikgu datang bagi kek, bagi hadiah dekat saya. Cantiknya. Cikgu-cikgu, saya nak tanya, banyak bentuk-bentuk dekat pembalut hadiah ni kan cikgu? Ya, betul. Banyak bentuknya Cikgu Haziq. Jadi bagaimana ni sebenarnya Cikgu Haziq? Okay, bentuk-bentuk ni ada pelbagai. Ada bentuk apa tu? Ada bentuk, ni bentuk apa cikgu? Itu bentuk kon. Lagi? Ada lagi tak? Saya nampak ada bentuk bulat. Okey, lagi ada lagi tak? Ada. Banyak-banyak. Ya, betul. Dan ini yang kita nak belajar hari ni, cikgu. Ya, betul. Wah, best saya dapat hadiah ni. Jadi, kalau anda semua, adik-adik dekat rumah nak tahu siapa cikgu berdua ni, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Baik, itu dia sedikit profil daripada kedua-dua cikgu kita dan ini hadiah yang Mira terima tadi. Dan kenapa Mira nampak hadiah ada macam-macam bentuk ini? Ini kerana kita nak belajar topik kita hari ini iaitu literasi dan numerasi untuk bahasa Melayu dan juga matematik. Dan bersama dengan Mira di studio, Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Terima kasih bagi saya hadiah, bagi saya kek. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Oh, tak tahu je birthday saya. Okey, cikgu. Sebelum kita bercerita lagi tentang kita punya topik hari ini, cikgu, saya persilakan cikgu terlebih dahulu untuk sanitasi tangan. Silakan cikgu. Okey. Terima kasih Mira. Sama-sama. Silakan Cikgu Haziq. Terima kasih. Ingat, kita masih lagi belum menang. Walaupun kita di studio kan cikgu? Betul. Okey, cikgu, apa sebenarnya yang kita nak belajar hari ini ni tentang literasi dan numerasi apa sebenarnya cikgu? Sebenarnya untuk pengetahuan murid-murid yang berada di rumah dan juga Mira yang berada di studio, hari ini kita untuk bahasa Melayu sebenarnya nak belajar tentang 3 kemahiran iaitu kemahiran mendengar bertutur, membaca dan juga menulis berkaitan dengan objek 2 dimensi ataupun bentuk 2 dimensi. Tetapi sebenarnya untuk pencirian lebih mendalam tentang objek 2 dimensi ini, saya serahkan kepada Cikgu Haziq. Okey, sila Cikgu Haziq.
Okey, bentuk dua dimensi ni adalah bentuk yang mempunyai panjang dan lebar dan dia mempunyai bentuk yang rata. Dan objek-objek yang nampak pada pembalut hadiah tadi, ini yang kita akan belajar, iaitu bentuk dua dimensi yang ada kaitannya dengan program literasi dan numerasi. Program literasi dan numerasi adalah sebuah program sokongan pengajaran dan pembelajaran untuk murid-murid tahap 1, tahun 2 dan 3 untuk bagi mereka menguasai tahap minimum, tahap pencapaian 3, iaitu dalam bahasa Melayu. Untuk dalam bahasa Melayu, tahap penguasaan 3, sekurang-kurangnya murid boleh berkemahiran berbahasa secara asas tanpa bimbingan. Kata kuncinya di situ memuaskan. Maksudnya murid boleh menjana idea dan juga menyatakan pendapat mereka secara asas tanpa bantuan guru. Seterusnya untuk matematik macam mana Cikgu Haziq? Untuk matematik, tahap penguasaan 3 bermaksud murid-murid itu tahu dan faham cara-cara ataupun pengoperasian asas matematik untuk membuat operasi asas dan juga penukaran asas. Okey, itu dia sedikit objektif tentang kita punya pembelajaran hari ini. Betul. Yang paling penting sekali kita nak fokuskan kepada tahap berapa cikgu? Sekurang-kurangnya? Tahap 1 untuk murid-murid tahap 1, darjah 2 dan 3. Tahap penguasaan 3. Kata kuncinya memuaskan Mira. Memuaskan. Okey, saya tak sabar nak belajar ni lebih mendalam lagi ni. Sebenarnya saya pun tak sabar nak buka hadiah ni, nak tengok apa kat dalam ni cikgu. Tapi kita berhenti berehat seketika. Boleh. Kita berhenti berehat, saya nak buka hadiah ni. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq. Cikgu, tadi kan masa saya nak buka pembalut hadiah saya tu, saya nampak ada banyak sangat bentuk-bentuk dekat pembalut hadiah tu. Ada bentuk segitiga, bentuk kon, ada bentuk segi empat. Mungkin Cikgu Haziq boleh terangkan masuk bentuk-bentuk tu. Okey. Mari kita lihat pembalut hadiah ini. Ini adalah pembalut hadiah yang pada pembalut hadiah yang diterima oleh adik Mira kita tadi. Ada pelbagai bentuk. Ini bentuk kubus, bentuk kuboid, bentuk sfera, bentuk kon. Dan hari ini kita akan belajar bentuk dua dimensi di mana Mira akan menekap. Dia akan menekap gambar ini dan akan menghasilkan sesuatu lukisan ataupun hasil yang ditekap tu atas kertas petak ni. Kertas petak ni dia macam kertas di dalam buku tulis kotak-kotak kita tu. Dan Mira boleh tolong cikgu ke? Boleh cikgu. Okey. Okay. Bentuk yang pertama. Cuba kita surih dulu satu bentuk yang ada pada pembalut hadiah tu. Okey. Cikgu, apa maksud surih tu cikgu? Okey, surih ni adalah salah satu kelakuan untuk kita menekap menyerupai bentuk yang kita nak tengok itulah nak hasilkan tu. Okey. Kalau macam tu saya ambil bentuk segi empat boleh cikgu? Boleh. Yang segi empat sama. Tu dia. Okey, dah siap ke? Okey, dah cikgu. Mari betul jadi? Okey. Wah, cantiklah. Mira surih kat sini cantik. Okey, ini yang kita akan cerita kat sini pada hari ini, iaitu kita akan kenal pasti dulu ciri-ciri dia. Ciri-cirinya kita akan lihat dia punya sisi dia. Kemudian kita akan lihat dia punya bucu dan juga kita akan tengok ciri yang ketiga yang kita akan lihat pada model ini. Selalunya ibu bapa atau guru-guru di luar sana biasanya kita tengok gambar, tapi gambar tu kita tak dapat nak pegang. Jadi saya cuba berkongsi idea. Alangkah baik kalau kita dapat buat sesuatu seperti ini supaya anak murid kita boleh rasa. Supaya proses pembelajaran itu lebih bermakna. Di mana kat sini kita boleh lihat berapa sisi ni.
Ada berapa sisi tu Berapa sisi? Saya kira 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi, Ada cikgu. 4 sisi. Okey. Betul ke Mira? Betul. Tapi tanya cikgu dulu. Cikgu apa yang dimaksudkan dengan sisi tu? Sisi tu yang di belah sinilah yang kita nampak lihat ni. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 Betul lah sisi. jawapan saya? Betul. Okey. Seterusnya kita akan lihat ciri yang kedua iaitu bucu. Okey, bucu ni yang tajam-tajam ni. Okey. Di ujung ni. Sini kita boleh nampak ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 bucu. Jadi sekiranya kita dah jumpa dua ciri-ciri ini, kita boleh beri nama kepada bentuk dua dimensi kita ni, iaitu bentuk segi 4 sama. Jadi kita serahkan pada Cikgu Arif, macam mana kita nak mengeja dan menyebutnya yang betul. Okey, baiklah. Murid-murid yang berada di rumah, untuk Mira juga dan Cikgu Haziq yang berada di studio ini, kita nak tengok ejaan. Yang pertama ialah segi 4 sama itu. Bagaimana kita nak mengeja dengan tepat untuk segi 4 sama? Baiklah, murid-murid yang berada di rumah ataupun adik-adik yang berada di rumah boleh ikut sama-sama. Baiklah, kita boleh tulis SE untuk se, seterusnya GIG untuk perkataan segi, manakala untuk 4 EMM, PAT part, 4 dan SA MA. Jadi dapat tak adik-adik menulis di rumah bersama-sama dengan Cikgu Arif di sini dan juga cikgu-cikgu yang lain di sini? Segi 4 sama. Yang tadi tu Cikgu Haziq kata segi 4 sama. Jadi inilah ejaan segi 4 sama. Manakala untuk bucu dan juga sisinya pula, untuk tadi kita ada 4 sisi lurus. Bagaimana untuk menulis dengan tepat 4 sisi lurus ini? Kita mulakan dengan angka 4. Angka 4. Tidak perlu eja 4, tetapi tulis sahaja angka 4. Kemudian kita jarakkan SIC untuk sisi dan jarak sekali lagi. Kemudian kita tulis LULURUS, lurus. Dapatlah 4 sisi lurus. Itu untuk 4 sisi lurus tadi, adik-adik. Tapi Cikgu Haziq juga ada cakap, kita ada 4 bucu. Bagaimana nak eja 4 bucu tu? Boleh tak Mira cuba dulu 4 bucu? Saya cuba eja 4 bucu. Saya nak tulis ke saya eja je? Eja dulu terlebih dahulu. 4. Tadi cikgu kata kalau 4 tak payah tulis huruf. Angka sahaja. Ya, angka sahaja. 4 bucu, bu, cu. Betul ke adik-adik yang berada di rumah tu? Kalau nak tahu, inilah dia jawapannya. 4 bucu. 4 kita tulis dalam bentuk angka. Kemudian bu, cu. Betul lah Mira tadi. Adik-adik di rumah bagaimana? Dapat tak? Eja dengan tepat. Pasti dapat. Ya, seterusnya kita sebenarnya Cikgu Haziq kita ada tertinggal. Satu lagi ciri untuk segi 4 sama ni, sebab kita nak bezakan macam mana segi 4 sama dan juga segi 4 tepat. Cikgu Haziq boleh tak bantu? Mestilah saya boleh bantu. Okey, kita lihat gambar dan kita lihat model ni. Okey, salah satu ciri yang sangat-sangat membezakan antara dua segi 4 yang lagi satu ni, dia mempunyai semuanya sama panjang. Ini sama panjang, sama panjang, sama panjang, sama panjang. Jadi inilah ciri yang ketiga pada segi 4 sama, iaitu mempunyai semua sisi sama panjang. Ya Mira, macam mana kita nak eja ni? Semua sisi sama panjang. Jadi saya nak bantu adik-adik yang berada di rumah. Inilah ejaan ataupun frasa yang betul untuk semua sisi sama panjang. Bagaimana kita eja? Jom kita eja sama-sama. Mari. Ya, kita tulis SE, se untuk se. Kemudian MU, untuk semua. Ditulis jarak. SIC untuk sisi, jarak sekali lagi untuk SA MMA sama, dan dijarak sekali lagi untuk PAN jang panjang. Jadi kita dapatlah semua sisi sama panjang adik-adik yang berada di rumah. Jadi kita dah tahu dah untuk segi 4 sama adik-adik. Nak tengok pula untuk segi 4 tepat.
Okey, segi 4 tepat dia. Kalau segi 4 sama, tadi cikgu kata semua sama panjang. Betul. Kalau segi 4 tepat, macam mana tu Cikgu Haziq ya? Okey, jadi Mira minta tolong suruh lagi sekali Okey. corak yang ada dekat Pembalut hadiah. pembalut hadiah tu. Okey, dah sudah ke? Saya dah tekap dia, saya dah ikut. Saya dah punya sudah. jawapan ni betul ke Cikgu Haziq? Oh, cantiknya betul. Wah. Ya, Ada tahniah. bakat Betul lah. sekali lagi. Macam apa pencetak lah. Ya. Cantik. Okey, mari kita lihat. Mari kita siasat. Apa ciri-ciri yang ada pada bentuk ini. Okey. Kat sini dia mempunyai perbezaan. Okey. Di mana walaupun dia sama macam tadi, okey, dia sama ciri-ciri dia. Dia ada 4 sisi yang lurus. Okey. 1, 2, 3, 4. Dan dia ada 4 bucu. Sama kan tadi 4 bucu kan? Sama. Kan? Cikgu Arif kan? Tetapi dia ada satu ciri lain. Ciri yang membezakan iaitu 2 sisi sama panjang. Lihat sini sama panjang, sini pun sama panjang. Oh, 2 gelas cikgu, bukan 4 sisi sama panjang cikgu ya? Kalau sama panjang inilah. Dia beza. Ya, beza. Okey, kalau dah tahu ciri-cirinya, Cikgu Arif tolong. Ya, boleh saya bantu untuk eja. Macam tadi kita ada 4 sisi lurus untuk segi 4 tepat ya. Ya. Masih sama ejaannya seperti segi 4 sama. Untuk bucu juga masih sama. Ya. 4 bucu, biubu, siucu, bucu. Tetapi yang beza tadi 4 sisi sama panjang untuk segi 4 sama. Manakala untuk segi 4 tepat, kita tukarkan angka 2 sahaja di hadapan ini. Ya. Jadi 2 sisi sama panjang untuk segi 4 tepat. Ya. Jadi saya kira murid-murid yang berada di rumah, Mira dan juga Cikgu Haziq dah tahu dah 3 ciri untuk bentuk segi 4 sama dan segi 4 tepat. Betul. Jadi apa kata kita buat kuis? Nak tak? Nak cikgu. Saya faham. Saya nak kuis. Jadi, jom. Kita boleh uji adik-adik yang berada di rumah. Boleh bersiap sedia dengan pensel dan alat tulis masing-masing, kertas masing-masing untuk mencuba uji idea ataupun kefahaman anda tentang topik yang baru kita selesaikan tadi. 2 segi 4 sama dan segi 4 tepat. Cikgu Haziq boleh ambil satu mini whiteboard dan juga Sila. Cik Mira pun boleh. Kita persilakan. Ya. Saya ambil satu. Baik. Saya nak Cikgu Haziq dan juga Mira eja perkataan segi 4 sama. Segi 4 sama. Ya, adik-adik di rumah pun boleh sama-sama juga tulis. Segi 4 sama. Bagaimana kita nak eja segi 4 sama? Kita tengok siapa yang betul di sini. Okey. Ini jawapan saya. Segi 4 sama. Okey, SEGI jarak, EMPAT jarak, SAMA. Kita tengok pula Cikgu Haziq. Betul tak, Cikgu? Kalau jawapan saya sama tak apa ke? Boleh je. Kita tengok. Wah. SEGIG jarak, EMPAT jarak, SAMA. Jadi Macam mana, jawapannya, cikgu? jawapannya tepat sekali. Sama. Ya, segi 4 sama. Macam mana adik-adik di rumah? Dapat tak mengeja segi 4 sama dengan tepat hari ini? Ya, baiklah. Jadi saya nak beri 1 markah untuk Mira dan juga 1 markah untuk Cikgu Haziq hari ini. Ya, terima kasih. Cikgu, saya nak tanya cikgu, kalau saya tak buat jarak kan, saya rapatkan jawapan saya, betul ke tak? Untuk adik-adik yang berada di rumah, sebenarnya kalau kita tulis rapat, kita akan eja SEGIG, EMPAT, SAMA. Jadi segi 4 sama macam tu. Jadi tak ada dia punya patah-patah suku kata tu. Jadi salahlah. Kurang tepat di situ. Kena eja jarakkan. Jadi 1 markah untuk Mira, 1 markah untuk Cikgu Haziq. Ya, baik. Seterusnya, kita nak eja masih lagi dalam ciri segi 4 sama. Sila tuliskan kepada saya. 4 bucu. 4 bucu. Eja dengan betul ya adik-adik ataupun murid-murid yang berada di rumah. Eja dengan tepat. 4 bucu. Bagaimana untuk eja 4 bucu? Mari sama-sama kita lihat. Siapa yang betul?
Okey. Ini Sudah? jawapan saya. Okey, sila angkat Mira dan terbalikkan. 4 bucu Cikgu Haziq. Kalau lain tak apa ke? Saya Boleh, jawapan. boleh. Tak apa, kita tengok siapa yang kena. Baik. Ada 2 jawapan yang berbeza di sini, adik-adik. Ya. Ada 4 bucu yang dieja. Ada pula angka 4 dan jarak bucu. Satu yang paling tepat. Saya. punya Sabar, Mira. Adik-adik yang berada di rumah, macam mana? Anda tulis seperti Mira ataupun Cikgu Haziq? Jawapan yang paling tepat ialah Teng! 4 bucu yang ditulis angka. Mira punya bukannya salah tetapi kurang tepat. Kalau kita tulis dalam ayat, lebih cantik dan lebih elok ditulis sebagai 4 bucu. 4. Angka 4, betul. Ya. Cikgu kat sini saya buat jarak, saya buat banyak sikit jarak saya. Jikalau terbiasa jaraknya begitu, boleh. Tetapi kalau kata ini sahaja yang jaraknya terlebih, perlu rapatkan sedikit, Mira. Ya, untuk adik-adik yang berada di rumah pun perlu pastikan jarak itu hanya lebih kurang setengah daripada jari masing-masing. Setengah jari. Okey, baik. Ya, baik. Setengah jari daripada jari masing-masing sambil menulis tu adik-adik agaklah bagaimana jarak itu. Seterusnya, soalan yang berkaitan dengan masih lagi segi 4 sama. Kita nak Cikgu Haziq dan juga Mira eja semua sisi sama panjang. Semua sisi sama panjang. Okey. Kalau S tu huruf besar tak apa je, Cikgu? Saya tak tahulah Cikgu Haziq. Cuba buat dulu. Tadi kita dah belajar kan? Semua sisi sama panjang. Adik-adik yang berada di rumah pun boleh sama turut tulis di rumah. Semua sisi sama panjang untuk segi 4 sama. Okey, semua sisi sama panjang. Ini jawapan saya. Sudah, Mira? Semua sisi sama panjang. Okey? Okey, baik. Cikgu Haziq punya pula. Semua sisi sama panjang. Ada titik di situ. Baik. Jawapan yang tepat, murid-murid dapat yang macam mana, murid-murid? Adakah dapat seperti Cikgu Haziq punya ataupun Mira punya? Macam saya kot. Jawapan yang tepat ialah tara, ini dia. Semua sisi sama panjang. Alah. Tak perlu ada titik, Cikgu Haziq. Sebab ini merupakan perkataan, bukannya ayat. Jadi tak perlu titik. Okey. Untuk Mira pula, ada kesalahan dari segi huruf besar dan huruf kecil di situ. Untuk semua, sepatutnya A ditulis huruf kecil, adik-adik yang berada di rumah. Saya betulkan, Cikgu, ya. Bulatkan di situ. Kalau boleh, betulkan terus. A kecil. Salah kat sini, ya. A kecil. Macam mana A kecil, Mira? Semua. Ya, pandai Mira. Seterusnya, sisi tu apa, Mira? Membawa maksud apa tu? Huruf C. Huruf sisi. Saya nak sisi. Oh. Sisi. Bagaimana? Salah. Ya. Kurang tepat juga adik-adik. sisi. SIC betul. Sama panjang. Panjang tu saya tak boleh nak A je sebagai J sebab tak ada titik di atas tu, Mira. Oh, ya ke, Cikgu? Ya, sila letakkan titik. Kena letak titik. Ya, betul. Satu. Barulah tepat adik-adik yang berada di rumah. Jadi, kita biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Okey. Salah lagi. Tak apa. Seterusnya, kita ada untuk segi 4 tepat. Okey. Boleh tak Cikgu Haziq dan juga Mira mengeja segi 4 tepat? Okey, ini pasti boleh. Segi 4 tepat. Pastikan huruf kecil, huruf besar, jarak dan juga titik ataupun tidak. Pastikan tepat. Adik-adik yang berada di rumah boleh juga uji diri anda dengan mengeja segi 4 tepat. Sama-sama kita tengok siapa yang betul. Nak bagi markah, tak boleh bagi markah ni sekarang ni. Saya dah siap. Segi 4 tepat. Dah siap. Cikgu Haziq, segi 4 tepat. Dah siap juga. Lebih kurang sama. Jadi jawapan yang tepat ialah ini dia. Betul Segi ke? 4 tepat. Yeay. Ya, betul. Mira satu lagi markah. Cikgu Haziq juga satu lagi markah. Alhamdulillah, banyak markah saya. Bagaimana okey. adik-adik yang berada di rumah? Adakah segi 4 tepat anda dieja dengan betul? Pastikan dieja dengan betul, ya. Tanya untuk Mira dan juga Cikgu Haziq. Okey, Seterusnya, baik. kita nak tulis pula ciri-ciri untuk segi 4 tepat. Saya nak ambil ciri yang paling membezakan antara segi 4 tepat dengan segi 4 sama. Ya. Boleh tak?
Mira dan juga Haziq serta adik-adik yang berada di rumah tulis 2 sisi sama panjang. 2 sisi sama panjang. Bagaimana nak dieja dan ditulis tu? 2 sisi sama panjang. Mari kita lihat siapa yang betul kali ini. Cikgu dah bagi jawapan tadi kan? 2, ya memanglah dah bagi. Sebab tu saya nak uji. Kita lihat betul atau salah. Ini jawapan saya. Cikgu Haziq tak boleh tengok. Tak apa, Cikgu Haziq dah siap. Betul, Cikgu Haziq? Mestilah dah siap. Dah siap. Okey. 2 sisi sama panjang. Okey, adik-adik yang berada di rumah, sila buka jawapan masing-masing juga. Sama tak macam Mira dan juga Cikgu Haziq? Jawapannya tepat sekali. 2 sisi sama panjang. Ya, betul. Kita tulis akan angka 2. Kemudian dijarak dengan SIC, jarak SESA, MMA dan dijarak sekali lagi untuk panjang. Tanya Mira dan juga Cikgu Haziq. Ya, Mira. Cikgu nak tanya, kalau 2 ni kan, saya buat ejaan DU2, A2. Salah ke Cikgu? Masih betul, Mira. Tetapi yang lebih tepat kalau kita tulis angka 2. Okey, baik. Betul. Seterusnya, kita ada soalan untuk berkaitan dengan bucu. Tadi, bucu. Segi 4 tepat ini ada berapa bucu? Mira. Saya nak tanya Mira dulu. Saya tak nak tanya Cikgu Haziq sebab Cikgu Haziq yang ajar. Okey, segi 4 kan ada 1, 2, 3, 4. Okey, kalau 4 bucu, sila tuliskan 4 bucu dieja bagaimana. Cikgu Haziq, sila eja bagamana 4 bucu? Tak apalah, Mira je lah. Oh, Mira saja. Okey, baik. Mira. Kita nak lihat. Cikgu, sebab Cikgu Haziq betul semua. Itulah menang Cikgu Haziq kali ini. Biar saya cuba. Nak tak titik lah kat belakang. 4 bucu. Ada titik di situ. Jikalau Mira tulis dalam bentuk ayat, saya kira betul 4 bucu bertitik di situ dan dieja dengan betul. Jadi adik-adik bagaimana? Dapat tak? Eja seperti Mira di sini. 4 ditulis angka, jarak, biubu, siucu. Kalau betul, 1 lagi markah saya bagi seperti kepada Mira. Tanya Mira, banyak dah markah ni? Banyak markah dah ni kan Cikgu? Okey, sebab saya baik. banyak markah kan Cikgu. Cikgu, saya nak tanya, boleh tak kalau saya nak minum air sekejap Cikgu? Boleh. Saya tahu mesti penat menulis tadi kan. Adik-adik pun boleh pergi minum dulu. Betul. Jadi kita berhenti break seketika Cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Okey. KPM. Didik TV KPM。 感谢亲爱的老师，教导我无穷尽知识。 Happy Teachers Day. Terima kasih cikgu.
kasihku kepadamu, Cikgu. Rasanya tak terlewat lagi kot untuk saya ucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih, Mira. Sama-sama kepada Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq. Walaupun dah 10 hari dah berlalu ya sambutan Hari Guru tu. Kita masih lagi dalam bulan Mei. Masih lagi dalam bulan Mei. Kira boleh lagi lah ya. Okey, Cikgu. Terima kasih. Tadi kita dah belajar 2 bentuk iaitu segi 4 tepat dan juga segi 4 sama. Saya tanya pada Cikgu Haziq, Cikgu apa yang dia masukkan dengan bentuk 2D dengan bentuk 3D tu, Cikgu? Boleh saya jawab? Boleh, silakan Cikgu. Okey, perbezaan antara bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, bentuk 2 dimensi hanya ada panjang dan lebar sahaja. Seperti ini dia bentuk rata. Manakala bentuk 3 dimensi, bentuk yang kita ada panjang, lebar dan tinggi ataupun dia mempunyai sesuatu yang kita boleh pegang, yang mempunyai isi padu seperti inilah. Ini bentuk 3 dimensi. Ada lagi contoh kat sini tak? Ini bentuk 3 dimensi. Kita boleh pegang, dia rasa dia. Dia tak rata, nampak dia ada tinggi. Itu bentuk 3 dimensi. Boleh itu faham ke? Perbezaan dia. Boleh, Cikgu. Faham. Okey, kalau macam gambar dalam buku tu, itu bentuk 2 dimensi. Gambar, ya. Okey, baik. Okey, Cikgu Arif, saya tanya juga pada Cikgu. Tadi kan kita dah belajar segi 4 sama, segi 4 tepat. Ada tak dekat sekeliling kita, dalam kelas kita Mahir hari ini kan, ada segi 4 sama dengan segi 4 tepat tu, Cikgu? Ada ke ya, Mira? Adik-adik yang berada di rumah bagaimana? Ada ke tidak? Saya pergi kepada segi 4 tepat terlebih dahulu. Sebab dekat dengan saya. Adik-adik dapat tak teka? Sebenarnya meja kita hari ini segi 4 tepat, Mira. Sebab 2 sisi panjang yang sama, manakala 2 sisi menegak yang sama panjang. Ini contoh untuk segi 4 tepat. TV ataupun skrin televisyen di belakang kita juga menunjukkan segi 4 tepat. 2 sisi yang sama panjang. Kalau whiteboard ni, Cikgu? Cuba tengok, sama tak macam TV tadi? Dia ada 2 sisi yang sama panjang. Sisi tepi pun sama juga. Jadi ini dikira sebagai segi 4 tepat. Ya, betul lah. Sasul saya. Segi 4 tepat. Okey. Ini saya nak tanya pula Mira. Okey. Mira tanya saya nak tanya Mira. Boleh. Dalam kita punya kelas hari ini, ada tak objek 3 dimensi segi 4 sama? Segi 4 sama? Segi 4 sama. Saya cari. Adik-adik cari juga. Dekat mana, Cikgu? Kalau saya... tadi whiteboard ni dah bukan kan, Cikgu? Saya nak pilih kotak depan ni. Kalau ni pun bukan juga. Mana tu, Mira? Dekat mana? Dekat belakang pun tak ada. Dekat kotak hadiah saya pun tak ada. Tak adalah, Cikgu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat tak ada. Tapi kalau adik-adik kreatif ataupun Mira kreatif, kertas-kertas yang ada di tangan Mira boleh lipat dan tunjukkan sebagai lipatkan jadi sama sisi yang jadikan sama sisi. Keempat-empatnya sisinya sama. Dapat tak? Dapat. Macam ni boleh ke, Cikgu? Ke tak lepas? Itu masih lagi segi 4 tepat tu. Okey, saya tahu. Ya, hampir sempurna. Tapi bagus, Mira kena cuba yang sangat baik. Jadi adik-adik di rumah dapat tak seperti Mira? Sungguh kreatif, betul? Ini boleh kira, Cikgu? Boleh dikira walaupun sengit-bengit sikit. Dia ada usaha di situ. Baik, itu kita dah faham tentang segi 4 tepat dengan segi 4 sama. Seterusnya, Cikgu, apa lagi bentuk 2 dimensi yang kita nak belajar? Okey, kepada yang baru menonton rancangan kita pada petang ini, sebenarnya untuk makluman semua, kita sudah belajar tentang segi 4 sama, segi 4 tepat. Dan kenapa kita kali ini bukan sekadar minta Mira suri, minta kita tengok gambar, tetapi kita buatkan satu model 2 dimensi daripada lidi dan kita lekatkan dengan thumbtack, pelekatnya, supaya murid-murid kita, anak-anak kita di rumah nanti kalau kita belajar di rumah, boleh mengalami pembelajaran yang lebih bermakna. Di mana jika kalau gambar, dah siap ke? Dah, Cikgu. Okey, kat sini. Okey, Mira ni dah suri bentuk yang ni, macam dijumpa dalam pemakhluk hadiah ini tadi. Okey, dan kita akan
selain daripada kita gunakan gambar, kita buat model ni supaya boleh sentuh, boleh rasa. Oh, tiga sisi kat sini, nampak? Jadi kalau kita gunakan model seperti ini, bermaksud kita boleh nampak, oh 1, 2, 3. Dan apabila kita menggunakan model seperti ini, kita menambahkan kita punya deria kita untuk belajar. Mata kita melihat, minda kita berfungsi, mengingat, dan tangan kita merasa. Ya. Jadi kita dah berapa sisi tadi? 3, betul? 3 sisi. Dan bucu. Bucu dia ada yang Kat mana tajam bucu kan, tu? cikgu kan? Tajam ni lah. Jadi bila kita dah letak ni, dia kurang tajam lah. Tapi dia melekat. Dia boleh cabut-cabut ni. Okey. 3 kan? Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Sebenarnya untuk segi 3 ada segi 3. Ya. Dua ciri saja. Bila kita tahu 2 ciri ini, kita boleh tahu nama dia dengan betul. Silakan Cikgu Arif. Betul, Cikgu Haziq dan juga Mira. Okey. Kita dah tahu bentuknya, ciri-cirinya, tapi kita nak ejalah dengan tepat adik-adik yang berada di rumah dan juga Mira serta Cikgu Haziq. Betul. Jadi bagaimana untuk mengeja tentang ataupun bentuk segitiga ini? Sama-sama ikut Cikgu Arif. Ya. Baik. S-I, se. Kemudian G-I-G untuk segi, dijarakkan. Jangan lupa jarak. T-I-T, G-A-G-A untuk 3. Dapatlah segi 3. Okey. Ada juga yang bertanya kepada saya sebelum ini. Boleh tak ditulis S-I-S-G-I-G, kemudian 3 ini ditulis dalam angka 3. Jawapan tu kurang tepat adik-adik yang berada di rumah dan juga Mira dan juga Cikgu Haziq. Tidak boleh. Untuk segitiga, kita perlu eja dengan ejaan yang penuh. Segi, dijarak, kemudian 3. Dapatlah segitiga. Ya. Begini ejaannya, segitiga. Okey. Untuk sisi pula, tadi Cikgu Haziq kata ada berapa sisi, Mira? Ada 3 sisi. Ya, betul. 3 sisi lurus. Jadi beginilah dieja 3 sisi lurus. Bagus. Kita tuliskan angka 3. Kemudian dijarak SIC, SIC. Bukan huruf C, tetapi SIC, SIC. Dijarakkan. Kemudian tulis LULU. RUS, RUS. Dapatlah 3 sisi lurus. Bagaimana adik-adik? Dapat tak ikut? Dapat, seterusnya, baik Mira. Seterusnya yang terakhir, ciri yang terakhir untuk segitiga tadi, kita ada 3 bucu. Kita ada 3 bucu. Jadi bagaimana untuk dieja ataupun ditulis 3 bucu ini? Kita tuliskan angka 3, kemudian dijarak biubu, siucu, bucu. Dapatlah 3 dijarak dengan bucu. Dapat 3 bucu. Jadi segitiga tadi ada berapa bucu? 3 bucu. 3 bucu. 3 bucu, ya. Baik. Haziq, kita ada bentuk yang terakhir tu. Bentuk yang seterusnya. Ya. Bentuk yang seterusnya yang saya nampak dekat pembalut hadiah saya tadi tu, cikgu. Betul. Apa dia? Bentuk bulatan. Wah, cantiknya hasil surihan Mira. Adik-adik nampak tak bentuk apa tu? Ya, bentuk bulatan. Betul ke bentuk bulatan Mira? Alamak. Mari sama-sama kita dengar Cikgu Haziq. Okey. Kali ini kita menggunakan model 2 dimensi yang daripada dawai. Ini sebenarnya dawai langsir. Kenapa saya memilih dawai langsir? Kerana dawai langsir ni dia ada balutan plastik dan dia selamat. Selamat dan juga dia mudah diluntur dan sebenarnya apabila guru-guru ataupun ibu bapa di luar sana pastikan gunakan penyambung yang lebih kukuh lah. Tapi bila kita tunjukkan anak kita, kita boleh pegang. Jadi kat sini anak kita atau murid-murid kita boleh nampak permukaan yang melengkung. Betul. Dan ini adalah ciri yang sangat-sangat kita boleh nampak pada bulatan, iaitu satu permukaan yang melengkung. Jadi daripada kita sekadar tengok di gambar saja, bila anak-anak kita atau murid-murid kita dapat pegang, dapat rasa sentuh, ingatan dia akan lebih lama dan mungkin dia akan lebih cemerlang apabila kita belajar
tajuk yang lain. Cikgu bila saya tengok bulatan tu kan cikgu, saya teringat gelong hoop cikgu yang kita tak gelong hoop tu, ya. Ya. Itu juga antara contoh bentuk bulatan. Ya, betul. Tetapi betul. itu saya kira objek 3 dimensi. Ya, betul. Sebab dia kita boleh pegang. Dia bukan tak rata kan. Dan juga macam kek yang saya dapat tadi. Ya, betul. Mesti Mira tak sabar-sabar nak rasa. Saya tengok dari sini kek tu ya. Baik Mira dan juga Cikgu Haziq. Kita dah tahu dah bentuk bulatan itu. Betul. Dan cirinya ialah melengkung. Jadi bagaimana kita nak eja? Okay, silakan Cikgu Arif. Ya, bulatan. Ini dia untuk mengeja bulatan. Kita mulakan dengan huruf B, kemudian U, L, A lah, T, A, N, tan. Bulatan. Dapatlah ejaan bulatan untuk bentuk tadi. Bulatan, Mira. Seterusnya, kita ada cirinya satu sahaja tadi murid-murid, iaitu satu permukaan melengkung. Satu permukaan melengkung. Bagaimana kita tulis satu permukaan melengkung ini? Kita tuliskan angka 1 di jarak PER per MU KEK an permukaan MI LENG leng KUNG kong melengkung. Tersasul-sasul saya. Dapat tak adik-adik di rumah melihat bagaimana kita tulis satu permukaan melengkung untuk ciri bulatan tadi? Dapat Mira? Dapat cikgu. Dapat, kita nak uji. Jadi bersedia dengan whiteboard mini masing-masing. Saya pun samalah. Ya, papan putih masing-masing. Kita bersedia. Baik. Objek yang pertama ataupun bentuk yang pertama kita nak ataupun saya nak adik-adik yang berada di rumah bersedia ya. Eja segitiga. Segitiga. Bagaimana dieja segitiga? Adik-adik yang berada di rumah bolehlah cuba sama-sama dengan Cikgu Haziq dan juga Mira. Segitiga. Sama. Segitiga. Jawapannya segitiga. Ya, betul. Dua-dua betul. Mira betul. Cikgu Haziq pun betul. Walaupun Mira permulaan abjad itu S huruf besar masih dikira betul. Sebab saya pun tulis huruf besar. Ya, Cikgu Haziq juga betul. Jadi bagaimana adik-adik yang berada di rumah? Betul atau salah? Satu markah kita bagi untuk Mira dan juga satu markah untuk Cikgu Haziq untuk ejaan segitiga. Baik. Saya nak tanya. Apakah ciri segitiga? Kita nak bezakan segitiga ni dengan bulatan bagaimana? Segitiga, ciri dia ada 3 sisi. 3 sisi. Jadi bagaimana nak dieja 3 sisi itu? Okey, 3 sisi. Saya tahu ejaannya pasti 3 sisi. 3 sisi. 3 sisi melengkung ke 3 sisi lurus? Ada lurus-lurus. Betul. 3 sisi lurus. Mira tak Okey. tulis tapi dia kata betul. Adik-adik di rumah jangan ya begitu. Okey, ini saja punya. Sisi lurus. Betul Mira. Betul juga Cikgu Haziq dan adik-adik yang berada di rumah bagaimana? Betul atau juga, tidak? Cikgu. 3 Sisi lurus. Okey cikgu. Kita pun ada bulatan juga. Kalau nak tahu betul. bulatan punya sisi bagaimana, kita berhenti berat dulu cikgu. Boleh. Okey, anda di rumah jangan ke mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. KPM. Didik TV KPM.
kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Tadi cikgu, kita ada satu lagi sisi yang kita belum sebut lagi. Betul, kita belum uji sebenarnya. Tapi tak apa. Oleh kerana saya kira adik-adik di rumah dan juga Mira dan Cikgu Haziq di studio ini sudah tahu bagaimana dieja satu permukaan melengkung untuk objek ataupun bentuk bulatan. Dan bulatan tak ada bucu cikgu? Ya, tak ada. Betul. Sebab itulah tadi gelung tadi Mira Mira sebut bulatan. Kalau berbucu, bagaimana Mira nak bergelik menggunakan gelung tersebut? Ya, betul. Okey. Dan antara bentuk 3D untuk bulatan seperti bola. Betul tak cikgu? Boleh. Macam mana Cikgu Haziq? Kita kira kalau tu namun lain. Oh, lain sikit. Nama dia sfera. Sfera. Ya. Okay. Kalau bulatan saya kira roda lebih tepat. Betul Cikgu Haziq? Betul. Wow. Okey, sepertinya roda. Okey, cikgu. Di ruang masa terakhir ni mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq. Apa yang kita belajar selama 1 jam hari ini? Silakan Cikgu Arif. Okey, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini atau perkongsian saya kira untuk Cikgu Arif Hiji dan juga adik-adik yang berada di rumah, seharusnya adik-adik telah mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3, iaitu kata kuncinya memuaskan, iaitu adik-adik sudah boleh mendengar bertutur dengan betul, membaca dengan sebutan yang tepat, kemudian menulis frasa ataupun ayat yang berkaitan dengan objek 2 dimensi ini dengan betul. Jadi apabila sudah capai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3 tersebut, pasti anda akan lulus untuk plan ini. Telah capailah objektif kita. Ya, betul. Bagaimana pula dari Cikgu Haziq? Silakan. Okey, daripada saya, hari ini semua di rumah sudah mengetahui, sudah kita menguasai ataupun tahu dan faham pengetahuan asas tentang bentuk 2 dimensi, iaitu pertama kita ada segi 4 tepat, segi 4 sama, okey. Kemudian kita ada segi 3 dan bulatan. Dan pastinya ciri-ciri yang ada di sini bolehlah kita ingat kerana ia berkaitan dengan tajuk-tajuk lain matematik, di mana apabila kita menguasai ciri-ciri yang ada di sini, bolehlah kita memahami bentuk 3 dimensi, di mana gabungan daripada bentuk-bentuk ini akan bentuk bentangan. Bentangan itulah yang asas kepada bentuk 3 dimensi. Jadi harap-harapnya guru-guru dan juga ibu bapa di rumah bolehlah mengguna pakai ataupun mencuba mengajar ataupun mengulang kaji anak-anak. Tak kisahlah anak-anak tu di tahap 2 ke tahap 1. Ciri-ciri bentuk-bentuk 2 dimensi menggunakan lidi model yang saya kongsikan tadi. Jadi harap-harap kita dapat mencapai objektif dan anak-anak di rumah terhibur dan terisi masanya melihat rancangan ini. Okey, baik. Itu dia, dan macam cikgu katalah, boleh buat sendiri semua bentuk-bentuk ni kan cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian hari ini. Terima kasih Mira. Terima kasih. Terima kasih bagi saya hadiah. Okey, terima kasih juga kepada adik-adik yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Diharapkan semoga segala ilmu yang Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq kongsikan hari ini dapat anda faham dan juga dapat anda ikuti. Okey cikgu, kita akhiri program kita. Kalau ikutkan nak lagi sambung, tapi masa mencemburui. Okey, jadi Mira nak pesan kepada anda di rumah untuk secara sepatut kepada SOP, ingat ini bukan main-main. Kita masih lagi belum menang, jadi tolong jangan keluar rumah jika tak perlu. Okey, sekian dari kami di Mahir Didik TV KPM. Jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum.